yang telah dimaklumkan oleh Abang Ismail kita. Iklan mengenai kitab itu tadi. Yang sebelum ni kita baca bergilir, Risalah Tauhid dan juga Allahumma salli ala Muhammad Faridatul Faraid. Jadi kedua-dua ni kitab Tauhid, kitab Usuluddin. Jadi untuk pengetahuan antum semua, kebiasaannya mana-mana saya baca kitab Tauhid ni, saya akan mulakan dengan Risalah Al-Misbahul Munir ni dulu. Kerana pada saya keterangan dan ilmu-ilmu pendekatan-pendekatan yang ada di dalam kitab Risalah Al-Misbahul Munir ini sangat-sangat sesuai untuk mana-mana mereka yang mula nak mendekatkan diri dengan ilmu tauhid. Sebab dalam dia ayat dia mudah, contoh dia pun banyak. Ada pun dalam kitab Faridah tu sama juga sebenarnya, nak disampaikan benda yang sama, cuma cara pengolahan kata-kata dan bahasa dia tu berbeza sikit. Boleh saya katakan kitab tu taruh cadang untuk orang yang dah reti sikit. Jadi kalau kita tak boleh nak ambil apa-apa lagi, jadi nanti kalau kita bercampur-campur kitab ni, jadi takut kita jadi keliru, jadi blur macam tu. Jadi pada saya ada baiknya, makna kita tumpukan pada satu kitab dulu, tumpukan betul-betul, fahamkan betul-betul, masak-masak sampai lunyai. Kalau tak kitab lunyai, kita yang lunyai. Lepas tu baru kita ganti kitab yang lain, insya-Allah. Kita akan baca insya-Allah kitab tu, akan baca Risalah Tauhid, Faridatul Faraid, Aqidatun Najm, macam-macam lagi ada kitab tauhid. Tapi pada saya, kalau kita nak terus belajar semua, memang disuruh tamak pada ilmu. Tapi kalau terburu-buru tu nanti jadi masalah. Biasanya saya baca kitab ni di mana-mana tempat 3 kali khatam, baru saya alih kitab lain. 3 kali khatam, baru saya tukar kitab lain. Kenapa? Jawabnya, kerana saya nak suruh faham dulu betul-betul dalam ni. Bila tuan-tuan puan-puan faham betul-betul dalam ni, tak ada masalah nak ngaji kitab tauhid yang lain. Sebab kita dah faham. Bila dah faham ni betul-betul, ngajilah Faridah, ngajilah Risalah Tauhid, ngajilah Aqidatun Najm, insya-Allah kita mudah nak ambil dah. Tapi kalau yang ni kita masih lagi baharu, apa makna baharu? Tu masalah. Jadi nanti takut tak dapat manfaat. Kita nak manfaat, kita nak faham. Kita ngaji ni nak faham, bukan nak banyak kitab. Nak faham tu penting, sebab kita nak guna. Insya-Allah. Baik. Jadi mulai minggu ni kita akan tumpukan kitab Misbah Munir lah. Kitab Faridah tu jangan jual pula. Simpan elok-elok. Baik. Untuk tidak melengahkan waktu, muka surat berapa? 12. 17. Perenggan faedah bawah sekali. Okey, kita dah sampai muka surat 16 dah. Dah lepas lah muka surat 16. Agak-agak berapa persen dah dapat ambil? Agak-agak kalau tanya daripada awal tu sampai muka surat 16 ni, boleh jawab tak? Boleh. Alhamdulillah. InsyaAllah. Azam setiap kali masuk kelas, azam hari ni punya pelajaran aku mesti faham. Setiap orang mesti kena ada macam tu. Barulah kita akan sungguh-sungguh mendengar, sungguh-sungguh mencatat dan sebagainya. Kalau tak nanti kita lebih kurang. Jadi rugi masa lah. Rugi masa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Faidatun, bermula ini makna perkara yang lagi akan dinyatakan.
adalah suatu faedah, makna suatu kegunaan, suatu perkara yang kita boleh ambil guna. Tu. Faedah-faedah ni makna yang boleh ambil guna. Ilmu yang berfaedah makna ilmu yang kita boleh gunakan. Sebaliknya ilmu yang tidak memberi faedah, ilmu yang semata-mata menjadi maklumat sahaja, tapi kita tak boleh nak guna pakai. Itu ilmu yang tidak memberi faedah. Kita nak ilmu yang memberi faedah. Ini suatu perkara yang berguna. Benda yang nak disebutkan ni perkara yang berguna, yang sangat banyaklah, yakni yang sangat ramailah orang-orang yang jahil dengan perkara ini. Makna ramai yang tak tahu dengan perkara yang lagi akan disebutkan sebentar lagi. Perkara ni berguna, tapi banyak orang yang tak faham perkara ni. Macam mana tu keadaan yang dikatakan ramai ataupun banyak orang yang jahil dengan perkara ni? Dia nak ceritakan, dia nak gambarkan pada kita, sehingga dia nak menunjukkan ramainya orang tak tahu perkara ni, sehingga yang tidak disangkakan dengan jahilnya tetapi jahil juga. Apa maksudnya? Sehingga orang yang kita tak sangka sepatutnya tengok kepada orangnya, keadaannya, umurnya, pendidikannya, sepatutnya dia tahu benda ni, rupa-rupanya tak tahu juga. Tu maksud dia. Itu yang dimaksudkan tadi, sehingga yang tidak disangkakan jahilnya tetapi jahil juga. Ingatkan tahu dah, rupanya belum tahu. Rupanya belum tahu. Tuan-tuan dah tahu belum? Ingatkan dah tahu. Itulah contohnya. Ingatkan dah tahu, rupanya belum tahu. Nak bagi faham tu lah. Baik, apa dia benda dia? Yang dikata perkara yang berguna tapi ramai yang tak tahu, sehingga orang yang kita tak sangka-sangka rupanya tak tahu juga. Mana dia? Jaga, nak bagi tahu ni, jaga. Iaitu tiap-tiap perkara yang diputus oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Jadi perkara ni adalah sesuatu perkara yang telah diputuskan oleh Allah, yang telah diputuskan, yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Tetapi nak beza sikit dengan hukum syarak. Nak beza dengan hukum syarak. Dulu kita dah belajar hukum syarak belum? Hukum syarak ada berapa? 5. Yang pertama, apa erti wajib? Perkara yang dituntut putus oleh Allah, kan? Perkara yang disuruh, yang diperintah oleh Allah sebagai perintah yang putus, yang muktamad. Makna hukum-hukum yang telah diputuskan oleh Allah. Kemudian hukum syarak ni contohnya macam semayang, Allah yang putuskan, kemudian kita dituntut melakukan dan diberi janjian pahala kalau buat, dan dijanjikan ancaman azab siksaan bagi yang meninggalkan. Itu wajib syarak. Itu keputusan daripada Allah. Allah yang memutuskan wajib solat, wajib puasa dan sebagainya. Sekarang ni, ni yang nak bagi tahu ni pun perkara yang diputuskan oleh Allah juga. Nampak tak? Tetapi ada tapi sikit, tapi apa? Tidak ada janjian apa-apa daripada pahala. Tak ada janji apa-apa pun. Tak sama macam wajib solat dulu. Wajib solat tu diputuskan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, tapi kita disuruh buat dan dijanjikan pahala. Yang ni pula Allah juga yang putuskan, Allah juga yang tetapkan, tapi tidak ada apa-apa janjian. Tak ada janjian daripada pahala dan tidak ada apa-apa janjian daripada azab siksaan. Tetapi perkara itu tetap dan pasti, kerana dah diputuskan oleh Allah. Tapi perkara ni tetap dan pasti berlaku kerana telah diputuskan oleh Allah. Maka tidak dinamakan dia perkara ni, tidak dinamakan dia perkara yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala
Lagi pula tidak ada janjian pahala ataupun dosa, tidak dinamakan dia wajib syarak. Tak boleh panggil wajib syarak. Faham ni? Wajib syarak dulu, jangan lupalah wajib syarak tu perkara yang Allah suruh, yang Allah tetapkan, Allah suruh kita buat dan ada janjian. Yang ni Allah tetapkan, Allah putuskan, tapi tidak disuruh atas kita melakukan dan tidak ada janjian dosa ataupun pahala. Maka benda ni tak boleh nak panggil wajib syarak, tak boleh. Mana contohnya? Ni contoh dia nak bagi perkara yang Allah putuskan, yang Allah tetapkan, Rasul putuskan, Rasul tetapkan, dan tidak ada janjian pahala ataupun azab siksaan, dan kita tidak disuruh melaksanakan. Kita tak disuruh melaksanakan perkara ni. Mana contohnya? Seperti itu nak bagi contoh tu, jaga-jaga. Contoh ni penting. Kalau tak ada contoh kita tak faham. Tujuan contoh tu nak mendekatkan kita kepada faham. Sebelum ada contoh, faham kita duduk kat London tu, bukan main jauh lagi. Bila buat contoh ada depan pintu dah. Contoh mana? Seperti wajib mati. Wajib apa arti wajib? Mesti. Macam tu. Wajib solat, mana mesti solat. Tapi mesti solat tu kita disuruh oleh Allah dan dijanjikan pahala. Kemudian kalau tak buat dijanjikan pula azab siksaan. Ni wajib mati. Kenapa dikatakan wajib mati? Kerana Allah yang memutuskan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah dah putuskan dalam Quran, tiap-tiap yang bernyawa, yang hidup pasti mati. Wajib mati. Ramai yang dah mati dah. Lebih meyakinkan kita lagi. Jadi tetapi wajib mati ni jangan tuan-tuan samakan dengan wajib sembahyang pula. Lama kan ada pula yang berusaha untuk mati pula. Dah salah faham. Wajib solat maknanya kita faham Allah suruh solat. Wajib mati, Allah suruh kita mati. Betul? Betul ke tak betul? Tak betul. Betul pula dah. Tak betul. Wajib solat, kita disuruh solat, kita kena usaha solat. Wajib mati, cuma nak bagi tahu Allah yang memutuskan kita ni pasti mati ikut mana-mana pun. Bukan kita ni disuruh oleh Allah supaya berusaha cari jalan mati. Boleh jadi yang makan minum racun, bunuh diri tu agak-agak disalah faham benda ni. Salah faham. Dia kata wajib mati. Kalau tak mati berdosa. Kalau mati dapat pahala. Jadi ada beza wajib mati dengan wajib perkataannya sama tadi, wajib dengan wajib tadi. Itu yang takut keliru tu. Faham dah tu? Wajib mati, lagi-lagi, dan wajib bangkit hidup kembali. Makna yang dah mati besok wajib, makna mesti hidup balik. Mesti hidup balik, mau tak mau, suka tak suka kena hidup balik. Macam mati tadi lah, wajib mati. Siapa tak nak mati pun mati. Siapa berani mati, mati. Takut mati, mati. Tak nak mati, mati. Mati belaka. Yang kaya mati. Ada lagu ada lagu raja-raja mati, rakyat jelata mati. Apa dia? Sebelah. Ingat ada duduk belakang tepuk-tepuk meja je. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kok mana-mana pun mesti mati. Siapa pun yang kaya mati, yang taat mati, yang maksiat mati, ada ilmu mati, tak ada ilmu mati, yang buat persiapan mati, yang tak buat persiapan mati. Mati semua kita ni. Semuanya kita ni tengah tunggu giliran. Tunggu giliran. Nombor giliran kita tak tahu. Yang pastinya dah ada nombor giliran. Kawan-kawan yang sebaya dengan kita ramai yang dah pergi. Ada yang tua daripada kita pun dah pergi. Ada yang jauh lebih muda daripada kita pun dah pergi dah. Tapi kita belum lagi. Kenapa? Kerana Allah nak suruh ambil kesempatan cepat-cepat, bertaubat kembali kepada Allah, baiki amal ibadah dengan
berdasarkan ilmu. Belajar mengaji, perbaiki amal ibadah, dan harap-harap Allah terima amalan kita. Allahumma amin. Baik. Dan wajib bangkit hidup kembali dan sebagainya. Banyaklah lagi. Bukan tu sahaja janji-janji Allah. Pasti akan wajib berlaku kiamat. Wajib kiamat. Wajib amalan kita akan ditimbang. Wajib yang beriman masuk syurga. Wajib yang kafir dalam neraka. Itu semua janji-janji Allah. Janji-janji Allah. Faham tak sekat tu? Alhamdulillah. Maka iaitu perkara-perkara, jaga iaitu tu iaitu tu jaga tu. Maka iaitu, makna iaitu perkara yang Allah janjikan tadi, seperti wajib mati, wajib hidup kembali, dan sebagainya, dinamakan dia hukum aradi namanya. Hukum apa? Pandai. Hukum aradi namanya, hukum aradi, bukan hukum syarak. Bukan hukum syarak. Sekalipun dia kata wajib mati tadi, ada perkataan wajib tu. Wajib solat hukum syarak, wajib mati hukum aradi nama dia. Hukum aradi. Apa maksud hukum aradi ni? Terjemah lagi, nak suruh faham juga kok mana-mana pun. Ertinya keputusan yang datang daripada pihak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita tanya siapa yang menghukumkan, yang memutuskan, yang hidup mesti mati, yang dah mati besok wajib hidup kembali dan sebagainya, jawabnya Allah lah yang memutuskan. Allah lah yang memutuskan. Bukanlah keputusan yang dituntut ke atas pihak kita mengerjakan dia. Faham? Bukan Allah tuntut kita supaya berusaha mati. Bila dah duduk dalam kubur besok Allah suruh kita bangun sendiri, usaha bangkit balik. Bukan. Kita tak disuruh pun. Bahkan perkara ni nak bagi tahu pasti berlaku dan pasti terjadi pada diri kita kerana Allah telah menetapkan. Tak boleh lari dah. Tak boleh. Allah tidak mungkir janji. Bila Allah janji, yang hidup mati pasti mati. Bila Allah janji yang mati hidup balik, pasti hidup balik. Tak ada seorang pun yang tinggal. Dan iaitu, jaga iaitu tu lagi. Dan iaitu hukum aradi. Jaga iaitu tu. Dan iaitu mana? Iaitu apa? Hukum aradi. Jaga tu iaitu tu. Penting tu. Kan takut kita salah rujuk empat lain. Kan takut kan, dan iaitu hukum syarak, 3 bahagian pula. Bukan syarak. Dan iaitu hukum aradi. Dan iaitu hukum aradi ada 3 bahagian. Ada 3 bahagian. Tak sama macam hukum syarak dulu. Ada 5. Mana dia 3 bahagian? Dia nak sebut secara tafsil pula. Iaitu yang pertamanya wajib aradi. Wajib aradi, makna wajib aradi. Jangan lupa perkataan wajib ni, makna pasti, mesti berlaku pada janji Allah. Wajib aradi makna perkara yang mesti berlaku. Itu yang pertama, wajib berlaku. Makna contoh macam tadi, yang hidup mesti mati. Mesti matinya kok mana-mana pun. Makanlah apa ubat pun, tukarlah darah setiap hari pun, bukan tiap tahun. Hari tukar darah. Makan makanan yang sihat-sihat. Exercise pagi, petang, siang, malam. Mati. Mati. Mana nak lari? Duduk dalam peti besi pun mati. Yang sombong-sombong pun mati. Yang suka pelekeh orang pun mati. Yang suka fitnah orang pun mati. Yang suka mengumpat mati, yang suka bersangka-sangka jahat pun mati. Mati semua. Pas mati nanti kita pasti mendapat balasan apa yang kita buat atas dunia ni. Mesti. Tak boleh lari. Buat baik dapat baik, buat jahat dapat balasan jahat.
Yang kedua, mustahil, yakni mustahil aradi. Okey, sepintah lalu, mustahil aradi ni apa tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah? Mustahil aradi ni perkara yang berlawanan dengan janji Allah. Berlawan dengan apa yang Allah janji. Allah janji yang hidup mesti mati. Betul? Allah janji yang hidup mesti mati. Tiba-tiba ada pula seorang ni, dia kata yang hidup takkan mati, aku takkan mati, aku jaga kesihatan, aku jaga keselamatan dan sebagainya. Ada 20 orang bodyguard aku takkan mati. Kita jawab apa? Mustahil. Mustahil awak takkan mati. Mustahil di situ mustahil apa? Mustahil mustahil aradi. Sebab apa yang dicakap tadi perkara yang berlawanan dengan apa yang Allah janjikan. Faham tak cakap tu? Dia kata aku dah mati besok, aku tak nak bangkit. Aku nak duduk di dalam kubur tu, tak nak bangun-bangun. Aku tak nak bangkit dah. Mustahil. Mustahil. Sebab apa? Sebab Allah janji dah yang mati besok pasti akan bangkit kembali. Makna benda-benda yang berlawanan dengan apa yang Allah janji tu namanya mustahil aradi. Mustahil aradi. Hukum akal kita dah belajar belum? Dah? Ya ke? Betul? Hukum akal dah belajar belum? Belum. Itu dalam kitab tu kot. Tadi dah kot. Makna dah belajar lah. Dah pandai lah maknanya. InsyaAllah. Okey, yang ketiga daripada 3 bahagian hukum aradi dinamakan hukum harus aradi. Ingat tuan-tuan, bila dengar perkataan harus ni, benda yang boleh ejaz. Benda yang boleh ejaz. Tu harus. Kalau kata wajib tak boleh ejaz dah. Kalau kata wajib ada, tak boleh ejaz jadi tiada dah. Kalau kata mustahil, tak boleh ejaz dah. Dia memang tak ada je sampai bila. Tapi kalau kata harus, boleh ngejaz. Ada pun boleh, tak ada pun boleh. Itu harus. Ni harus aradi. Apa pula harus aradi? Harus aradi ni adalah perkara yang Allah janjikan. Tetapi boleh jadi ia cepat ataupun lambat. Berlaku tetap berlaku. Cuma masa dia tu boleh jadi cepat ataupun masa dia boleh jadi lambat. Nanti kita tengok contoh kat bawah tu ada tu. Saja saya sebut sebitah lalu supaya tuan-tuan perempuan standby nak ambil. Okey. Mana dalilnya kita tengok. Dan erti wajib aradi itu. Jaga dia nak terangkan pula dah. Ni nak terang dalam kitab. Tadi saya dah terangkan secara spontan. Wajib aradi, yakni perkara iaitu barang yang berlaku. Barang tu makna sesuatu lah tuan-tuan. Bukan barang-barang pinggan mangkuk. Bukan. Sesuatu barang-barang. Kena cakap tu. Kan ada yang jenis lurus sekarang. Barang apa pula? Apa barang? Apa barang katanya. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Barang tu maknanya sesuatu lah. Sesuatu yang berlaku mengikut keputusan Allah Ta'ala. Contohnya seperti berlaku mati ke atas segala yang bernyawa mengikut keputusan Allah. Jadi berlaku kematian ni, yang sekarang ni, yang dah mati-mati, yang dah meninggal dunia tu, semuanya tu adalah dalil yang menunjukkan perkara yang telah ditetapkan, diputuskan oleh Allah yang telah berlaku ke atas diri mereka. Kita pun begitulah, tak boleh lari. Mati-mati. Mati. Jangan buat khianat dengan orang. Mati. Jangan dengki-dengki orang. Mati. Kalau tak mati, ada jalan. Nak berdengki dengan orang, nak berdendam dengan orang, nak khianat dengan orang, nak zalim orang.
Tak apalah kalau tak mati. Ini masalahnya mati. Bila mati pula besok dapat balas, 4 balasan. Jadi tak payahlah dengki-dengki dengan orang, sangka-sangka jahat dengan orang. Tak payahlah. Tak payah. Baik. Mana dia dalil, mana dia bukti yang menunjukkan mati mesti mati tadi Allah yang janji? Tu dalam Quran lah, keputusan daripada Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat 57 tu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan makna artinya tiap-tiap, tak ada dan, tiap-tiap yang bernyawa, tiap-tiap yang bernyawa itu merasai, ia tiap-tiap yang bernyawa akan mati. Semua akan rasa yang nama mati itu. Dan ada katanya ulama, mati itu sendiri ada rasanya. Mati itu ada rasa. Nak tahu rasa dia tak? Nak tahu rasa dia kena rasa sendiri. Sebab bab rasa ni tak boleh cerita. Bab rasa ni kena rasa sendirilah. Rasa apa rasa yang mancing seronok. Nampak hitam-hitam tangan. Allahumma salli ala Muhammad. Seronok ke? Seronok lah. Macam mana? Jom ikut sekali. Bagus tahu rasa dia. Nak cerita tak boleh. Sanggup berpanah duduk tengah laut tu, hitam legam. Sebab dia ada rasa dia. Tuan-tuan tak tahu. Jadi ada rasa. Jadi bab rasa kena rasa sendirilah. Ni rasa mati ni jangan main-main ni. Diibaratkan seperti dipotong-potong dengan berapa kali hirisan pedang yang tajam. Ada yang mengibaratkan seperti kalau kambing tu disiatkan dagingnya, kulitnya hidup-hidup. Macam-macam lah. Itu orang yang su'ul khatimah. Yang pastinya mati tu ada rasa. Orang yang baik-baik diibaratkan dia mati tu seperti apa? Menarik rambut dalam tepung tu. Ibaratnya gitulah, roh dia nak keluar. Tapi orang yang ahli maksiat, yang su'ul khatimah, matinya tu ibarat kain sutera yang nak ditarik pada pohon yang berduri. Pohon yang berduri, kemudian ada kain sutera yang duk melekat kat situ, sangkut kat situ. Macam mana keadaan kain sutera yang nak ditarik pada pohon yang berduri? Susahnya, sukarnya, dengan pokok-pokok tu nak ngikut sekali. Betul? Gitulah gambaran roh nak keluar. Fikirlah sendiri macam mana. Na'udzubillah min zalik. Moga kita semua ni Allah permudahkan dengan berkah ilmu yang kita belajar, berkah doa-doa ibu bapa kita, doa-doa tok-tok guru kita tu. Mudah-mudahan Allah dengan berkat Nabi Muhammad SAW, dengan berkat salawat, mudah-mudahan Allah permudahkanlah urusan kita waktu nak mati. Sebab Allah je yang boleh nolong kita, yang lain tak boleh nolong. Yang lain tak boleh nak tolong kita. Bini tak tolong, lelaki tak tolong, anak-anak tak tolong, kekawan tak tolong, guru tak tolong, siapa-siapa pun tak tolong. Allah saja yang boleh menolong kita. Maka buatlah baik. Kerana Allah, mudah-mudahan Allah belas kasih atas diri kita semua. Kemudian ni janjilah ni, Allah janji kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Maka akan matilah ke mana-mana pun. Tak kisahlah. Cuma Allah lakukan pelbagai asbab kematian. Sakit ni lah, sakit tu lah, kemalangan lah, kena bunuh lah, inilah itulah. Walhal dah sampai dah tempoh ajalnya. Bila orang yang mati ni sebenarnya peruntukan rezeki dia tu dah habis. Bila peruntukan rezeki
yang Allah dah putuskan, orang panggil qada, sedia kala lagi rezeki kita banyak mana, umur kita banyak mana, tu kan bukankah perkara tu Allah dah tetapkan sedia kala lagi, betul? Maka bila sampai tahap dia tu, mati dah lah, kau mana-mana pun. Sekalipun berah dalam tong berah kita tak habis lagi. Berah dalam tong berah kita tak habis lagi. Tapi bila dah Allah kata dalam perut kau akan masuk banyak ni je beras. Tak lebih dah. Sebiji pun tak akan lebih. Banyak tu je lah yang akan masuk dalam perut kita, tak lebih dah daripada tu. Begitulah yang lain-lain, umur kita dan sebagainya. Bila sampai je tahap tu yang Allah dah tetapkan, habis dah. Bila habis, matilah kau mana-mana pun. Cuma Allah perlakukan asbabnya, kemalangan lah, inilah, itulah. Itu baru kata tak ada itu baru kata tak ada rezeki. Itu baru betul-betul tak ada rezeki, mati. Orang yang ada rezeki, dia takkan mati kau mana-mana pun. Cuma rezeki itu tadi ada yang banyak, ada yang sikit. Rezeki itu pula macam-macam, sihat lah, inilah, itulah. Bukan rezeki itu duit. Kita faham rezeki je duit, rezeki je kaya, rezeki je mewah. Tu je yang kita faham dalam kepala kita. Ya Allah mudahkan rezeki, yang dia faham kaya. Sederhana pun rezeki. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, kais tak makan pun rezeki. Yang kita tahu rezeki kaya, rezeki kaya, rezeki kaya, rezeki mewah. Dah, bukan. Salah faham. Baik, dan seperti berlaku hidup kembali mengikut keputusan Allah, innakum yaumal qiyamati tub'atsun, bahwasanya sesungguhnya kamu sekalian pada hari kiamat dibangkitkan, hidup kembali kamu. Kita akan hidup balik besok selepas daripada dimatikan oleh Allah, kita akan dihidupkan kembali untuk menerima balasan daripada Allah, untuk dibicarakan, untuk dibicarakan di dalam mahkamah Allah Subhanahu wa taala yang maha adil, yang maha hebat, yang peguamnya tak boleh nak disogok-sogok, yang hakimnya tidak memilih bulu. Jaga. Nanti kita akan dibicarakan. Kalau kita tak ada, maknanya ada kes-kes di antara kita ni yang tak settle lagi, kita akan dibicarakan nanti di hari kiamat. Saya tak puas hati dengan tuan-tuan, tuan-tuan tak puas hati dengan saya. Ada dendam lagi, ada dengki lagi, ada yang belum dimaafkan lagi. Nanti bicara kat sana. Jangan main-main. Ingat, senang ke padang mahsyar, dengan tak ada makan, tak ada minum, dengan panasnya, dengan takutnya, dengan risaunya, dah tengok azab Allah Ta'ala, macam-macam jenis manusia yang ada Allah Ta'ala tukar muka jadi babi, jadi beruk, jadi macam-macam kat situ. Ingat, senang ke padang mahsyar ni. Sebab itulah Nabi ajar kita supaya saling memaafkan. Memaafkan, maaf betul-betul tuan-tuan. Bukan mulut je cakap maaf, tapi hatinya tidak. Rabbana Allah maghfir lana wa li walidina, Allah maghfirna lil muslimin wal muslimat, mintakan ampun ya Allah, ampunkan segala muslimin. Tapi dalam hati kita ada kecuali ya Allah. Maknanya kita tak ikhlas. Makna ada orang yang kita maafkan, ada orang yang tidak. Lepas tu kena faham kita doa ni. Ya Allah ampunkanlah dosa sekalian muslimin, kecuali si Polan. Ni jangan ya Allah, ni jangan. Yang lain-lain tu maafkanlah. Mana boleh macam tu. Kalau ada orang yang tuan-tuan tak maafkan, mulai hari ni doa macam tadi tu. Ya Allah ampunkanlah sekalian muslimin, muslimat, kecuali sebut macam tu. Boleh? Kenapa tak boleh? Dah memang kita tak nak maafkan orang tu, sebutlah kecuali. Sanggup? Ya ke tak sanggup? Contohnya gini, kita ni semua ada buat salah silap. Saya dengan tuan-tuan, boleh jadi tuan-tuan dengan saya. Jadi ada benda yang tak settle lagi kat sini. Bila kita mati besok di padang mahsyar, tuan-tuan nak masuk syurga tak boleh, sebab ada kes belum selesai.
Sekalipun tuan-tuan orang baik, saya pun tak boleh masuk sebab saya ada kesalahan dengan tuan-tuan. Tuan-tuan belum maafkan saya, belum redha saya lagi. Jadi kita akan dibicarakan besok di padang mahsyar. Tuan-tuan yang sepatutnya dah cepat masuk tadi tak boleh masuk sebab belum settle. Macam mahkamah kat sini lah. Yang bersalah ke yang tak bersalah pun kena betul, kena pergi. Kalau kita tak pergi, kita hantar peguam kita. Maknanya kenalah juga. Sana boleh hantar peguam. Minta ampun, maaf lah. Guamlah diri sendiri. Dah nampak tak? Selagi tak settle, lambat tuan-tuan kat situ padang mahsyar tu. Dekat mahkamah sini pun azab duk menunggu giliran. Sekalipun ada aircon, ada air, ada macam-macam. Bilalah. Tak settle lagi. Tadi datang, lepas tu suruh balik, datang balik tak settle lagi. Nampak? Susah tak? Itu kat dunia tuan-tuan. Kita boleh berehat pergi kedai mamak, makan dulu benda semua pun susah dah. Ini padang mahsyar tak ada makan minum. Jadi kecuali saling memaafkan. Tutup buku. Dah ada tak nak bicara kan? Tak ada dah tutup buku. Nak bicara apa? Tuan-tuan tak menuntut atas saya pun tak menuntut atas tuan-tuan. Jadi senang tak perjalanan kita besok? Senang. Tapi nak memaafkan tu susah. Cakap senang. Sebab itulah Nabi ajar saling memaafkan. Besok kita senang besok. Kalau kita buat kah kepala, tunggu padang mahsyar besok. Kita bercara padang mahsyar besok. Bukan main berani. Ingat padang mahsyar tu macam apa ke? Padang bola pun ada tempat duduk pokok-pokok. Boleh berteduh bawah-bawah tiang gol ke. Ni dah dahsyat tuan-tuan hari kiamat ni padang mahsyar. Sampai orang yang di padang mahsyar ni, ya Allah cepatlah hakimkan kita orang ni, cepatlah bicarakan, cepatlah mulakan perbicaraan di padang mahsyar ni. Tak sanggup dah azab duduk kat sini. Kalau andai kata aku neraka pun tak apalah ya Allah. Sampai macam tu sekali. Padahal neraka tu jauh dahsyat lagi daripada padang mahsyar tu. Tapi oleh kerana tak tahan dari padang mahsyar tu, sampai ada makhluk yang berkata, ya Allah cepatlah. Tak tahan dah ni, puluh ribu tahun dah duduk sini ni. Puluh tahun dah duduk di padang mahsyar. Cepatlah buat keputusan. Kalau neraka pun neraka lah, tak kisahlah. Agak-agak macam mana punya susah tuan-tuan. Itulah Allah Ta'ala jadikan kehidupan dunia ni nak uji kita. Orang yang nakkan kesenangan hari kiamat besok, dia akan cuba usaha buat apa yang Allah suruh, walaupun hatinya begini dan begitu, korban perasaan dia dan sebagainya, asalkan dia senang di hari kiamat. Memang syaitan nafsu memang suruh kita jadi orang yang pendendam. Betul? Syaitan nafsu memang disuruh kita jadi orang yang pendendam agar besok kita susah. Baik, sambung lagi. Maka dinamakan dia dia perkara yang di atas tadi, yang mati, yang hidup wajib mati, yang mati akan hidup kembali, wajib hidup kembali, dinamakan dia wajib aradi, bukan wajib syarak tuan-tuan. Wajib syarak lain. Wajib syarak tu contoh je sembahyang tu, perkara yang Allah suruh atas diri kita. Ini bukan Allah suruh, cuma nak bagi tahu benda ni pasti berlaku, pasti terjadi. Baik. Kemudian katanya musannif, maka dinamakan dia wajib aradi, dan jika melawani keputusan yang seperti yang tersebut, jika melawani keputusan yang tersebut, mana contohnya? Seperti yang bernyawa tidak mati dan yang dah mati besok tidak hidup kembali, maka dinamakan dia mustahil aradi. Namanya mustahil aradi, lawan yaitu mustahil aradi, bahagian yang kedua daripada 3 bahagian hukum aradi. Dan jika terlewat daripada janji itu atau bersegera sedikit daripada keputusan yang telah tersebut itu, berlaku cuma cepat sikit ataupun lambat sikit, berlaku pasti. Jadi sekiranya benda tu, perkara itu berlaku segera sedikit daripada keputusan ataupun terlambat sedikit, maka dinamakan dia harus aradi.
Iaitu harus aradi, bahagian yang ketiga daripada hukum aradi. Inilah yang telah tersebut, tiga perkara yang dinamakan dia hukum aradi. Hendaklah kamu kita lah semualah, khusus saya sendiri, hendaklah kamu mengambil perhatian, ambil perhatian dengan secukup-cukup perhatian, supaya kenapa nak kena ambil perhatian betul-betul tu? Supaya lepas kamu daripada nama kejahilan, supaya kamu jadi tahu, jadi faham, supaya kamu keluar daripada nama tak tahu tadi tu, kejahilan tu. Daripada tak tahu, tapi bila kamu bersungguh belajar mengaji, keluar dah daripada tak tahu kepada tahu, mengetahui. Maka bila dah kamu tahu, pandai, maka beruntunglah kamu selama-lamanya beruntung. Selama-lamanya beruntunglah. Dunia beruntung, akhirat lagi beruntung. Dunia beruntung, kenapa? Segala amal kepayahan dia beramal, pengorbanan dia beramal taat perintah Allah diterima. Beruntung kat dunia. Apa saja yang dia buat, sebesar-besar amal, sampailah sekecil-kecil amal, semua Allah terima, bagi pahala semua. Untunglah dia. Penat-penat korban duit lah, tenaga lah, perasaan lah, apa benda lah, dah dia buat dalam keadaan dia tahu pantang larangnya, syarat rukunnya, Allah terima lah. Untunglah dia. Kemudian bukan tu saja, dia tahu pula nak jaga pahala amal-amal yang dia dah buat tadi. Untunglah. Hari kiamat besok untung lagi, dapat balasan pula kebaikan. Tapi kalau tak tahu, jahil, tak nak mengaji, rugi dunia dan akhirat. Kenapa pula kata rugi kat dunia? Dia pun semayang, puasa, haji, umrah dan sebagainya. Rugilah, dah buat dalam keadaan tak pandai, dah tentulah melanggar perkara-perkara yang tertentu. Bila dah buat dalam keadaan tak tahu syarat, tak tahu rukun, dah tentu kita akan langgar syarat-syarat dan rukun tadi. Akibatnya amal yang kita buat tu tidak sah, tak diterima oleh Allah. Nak dapat pahala jauh sekali, bahkan berdosa pula kat dunia. Hari kiamat besok terima azab pula dah. Tu kata rugi dunia, rugi akhirat. Allah bagi umur panjang, tak boleh bawa untung balik akhirat. Rugilah. Makna sia-sia umur Allah bagi kita puluhan tahun, tapi tidak boleh menyenangkan akhirat kita sendiri. Rugi. Orang yang untung, walaupun umurnya pendek, 20-an meninggal dah dunia, tapi dapat kesenangan di hari kiamat. Ini orang untung walaupun umurnya pendek. Ini nama umur yang berkah. Umurnya pendek tapi amalnya sah, amalnya betul, amalnya diterima oleh Allah kerana dia beramal berdasarkan ilmu pengetahuan. Dia pandai cara nak buat amal, dia tahu manakah perkara yang boleh membatalkan amal, maka dia jauhkan perkara-perkara itu. Kemudian dia tahu cara nak jaga pahala amal supaya boleh berkekalan, bawa sampai ke mati. Untunglah dia umurnya 20 tahun je umur, mati dah. Tapi oleh kerana dia berilmu, untung dunia, untung akhirat. Kalau orang yang tak tahu, umurnya berpuluh-puluh tahun, 100 tahun umurnya, tapi jahil, tak tahu sembahyang tapi sembahyang, tak tahu ilmu puasa tapi puasa, tak tahu ilmu apa lagi haji umrah tapi buat, tak tahu ilmu nak bersedekah, nak berwakaf tapi buat. Akibatnya Allah tak terima, sebab dia melanggar benda-benda tu dari syarat-syarat dia. Rugilah dia dunia, rugi akhirat, habislah. Maka beruntunglah kamu selama-lamanya. Wallahu a'lam. Habislah dah. Adakah Allah tertakluk dengan hukum yang dia dah buat? Boleh tak dia nak ubah keputusan dia? Boleh. Boleh. Saya hakim, saya kata awak dijatuhkan hukum gantung.
saya nak ubah, nak tarik balik, boleh tak? Boleh tak? Saya hakim ni, saya hakim. Boleh tak? Boleh. Benda tu masuk dalam harus pada akal. Mana akal kita boleh terima kalau Allah Ta'ala nak tarik balik apa yang dia dah putuskan. Bukan bermaksud bila Allah dah tetapkan tu makna dia dah lemah nak ubah balik. Bukankah apa yang Allah dah putuskan masih masuk dalam perkara mungkin lagi tu? Nampak tak? Nampak tu kena faham dulu. Wajib, mustahil, harus. Walaupun dah wajib aradi. Walaupun dikatakan wajib aradi, mana setidak-tidaknya kata ulama, seorang pun akan diazab oleh Allah. Contoh, kalau Allah janji nak azab dalam agama ni, seorang pasti akan diazab kerana nak menunaikan janji dia. Nampak tak? Allah tunaikan tak janji? Kalau Allah azab seorang, Allah Ta'ala kata siapa maksiat akan diazab oleh Allah. Mana yang lain Allah selamatkan, tapi ada seorang Allah azab. Allah tunai janji tak? Tunai janji lah. Nampak? Jadi maknanya benda tu masuk dalam harus. Allah Ta'ala maha kuasa. Cuma Allah Ta'ala menjanjikan supaya kita berhati-hati. Jangan kita nak alah nanti mudah-mudahan Allah ubahlah. Mudah-mudahan Allah ubahlah. Allah boleh dia nak ubah. Walaupun sekarang ni aku maksiat, memanglah janji Tuhan tu aku akan masuk neraka, tapi harap-harap Tuhan tariklah balik. Boleh macam tu? Supaya kita gerun, takut, risau, bimbang, jangan seronok-seronok. Padahal walaupun Allah dah janji, duduk dalam kekuasaan dia lagi. Duduk dalam kekuasaan dia. Duduk dalam kekuasaan dia, mentadbir dunia dan akhirat. Allah janji nak melakukan kiamat, tapi kalau dia tak nak buat, boleh tak? Pada akal harus tak? Harus. Tapi pada janjinya berlaku tak? Takkan berlaku. Akal boleh terima. Macam tadi, yang hidup mesti mati, itu hukum aradi. Hukum akal, kalau yang hidup Allah tak matikan, boleh tak? Akal boleh terima tak? Akal boleh terima. Yang dah mati, Allah janji akan hidup balik, tapi kalau Allah tak nak hidupkan kembali, duduklah dalam hal kematian tu selama-lamanya, akal boleh terima tak? Akal boleh terima. Sebab duduk dalam urusan Allah. Orang panggil nanti ta'luq qabdah namanya. Ta'luq qabdah Tuhan. Kita duduk dalam genggaman Allah. Apa maksud dalam genggaman? Dalam urusan Allah. Allah ikut dia lah. Tapi yang pasti, yang dijanji pasti ditunaikan. Huraian yang ketiga pada menyatakan hukum adat. Okey, hukum adat pula. Dalam kitab Faridah itu dah jumpa hukum adat? Dalam kitab Faridah itu dah belum? Dah kan? Tak apalah, baca sikit 5 minit. Bermula ni hukum adat. Jadi hukum syarak alhamdulillah dah baca. Hukum aradi pun alhamdulillah dah baca. Sekarang ni nak masuk kepada hukum adat pula. Bermula makna hukum adat itu ialah keputusan kebiasaan. Keputusan kebiasaan. Keputusan tu terjemah daripada perkataan hukum. Kebiasaan tu terjemah daripada perkataan adat. Adat ni bahasa Arab. Adat ni Melayunya kebiasaan. Kita kata pada adatnya dia datang. Mana pada kebiasaannya dia datang. Adat-adat, orang panggil hukum adat. Adatnya kena api terbakar, adatnya kena air basah. Tu kebiasaan maksudnya. Kebiasaannya kena api terbakar, kebiasaannya kena air basah, adatnya kena pisau tajam luka. Tu hukum adat orang panggil. Jadi hukum adat ni artinya keputusan yang memutus akan dia oleh seseorang. Makna keputusan yang dibuat oleh seseorang. Kenapa? Dengan sebab berulang-ulang jadi dan berulang-ulang berlaku. Sebab benda tu berulang-ulang jadi macam tu. Berulang-ulang jadi macam tu lah. Sebab tu lah kita menetapkan dia sebagai adat. Sebab benda tu berulang-ulang jadi macam tu. Kena api terbakar, kena je api terbakar, kena je api terbakar. Jadi kita kata adatnya kena api terbakar. Sebab apa? Dah berulang-ulang terjadi
begitu, kebiasaannya berlaku begitu. Kena api terbakar. Kalau benda tu kering lah, kalau tak ada manik, kalau tak ada benda yang menghalang, kayunya kering, kena api pula, pada adatnya terbakar lah. Sebab apa kita hukumkan mesti terbakar tadi? Kerana kebiasaan dia begitu dah. Itu masuk hukum adat. Jadi kita menghukumkan api membakar tadi, kita hukumkan, kita memutuskan, membuat keputusan api itu membakar, sifat dia, tabiat dia, kerana perkara itu dah berulang-ulang berlaku sedemikian. Sebab tu kita kata kebiasaannya. Kalau tak pernah berlaku lah, contoh tuan-tuan, tak pernah lagi berlaku, konon lah, tak pernah berlaku lagi, jadi tak pernah berlaku, boleh tak kita nak katakan kebiasaannya? Boleh? Tak pernah lagi berlaku, saya daripada Solok Duku Masjid Tanah ke sini seminit sampai, pernah berlaku tak? Tak pernah lagi. Akan datang tak tahu. Pada Solok Duku sini seminit ni. Abang Ismail telefon, Ustaz 10.25 ni kelas, tak berang kejap saya sampai dah ada sampai. Nampak tak tu? Belum berlaku lagi kan? Belum. Boleh tak nak kata kalau orang tanya Ustaz sampai pukul apa? Pada adatnya boleh nak katanya tu? Pada adatnya dia sampai seminit sampailah. Pada adat boleh? Tak boleh lah, sebab tak biasa berlaku, tak biasa jadi lagi. Jadi yang dihukumkan kita sebut kebiasaan, adatnya, sebab benda tu dah berulang-ulang berlaku, maka kita membuat keputusan pada adatnya. Begini baru boleh panggil pada adat. Kalau benda tak pernah berlaku lagi, kita tak boleh kata pada adatnya. Macam Isra' Mi'raj itu bukan hukum adat. Itu bukan hukum adat Isra' Mi'raj. Tu benda yang menyalahi adat. Benda pelik orang panggil. Adatnya tak berlaku macam tu. Adatnya saya sampai sini setengah jam. Kalau nak kata saya sampai sini seminit, itu menyalahi adat. Okey, habis. Mana contohnya? Ini penting ni tuan-tuan ni, tahu hukum adat ni penting ni, jangan main-main. Jangan kata alah tak payah tahulah benda ni. Penting ni, jangan main-main. Ramai orang boleh rosak akidah sebab tak tahu benda ni. Artinya keputusan yang mutlak akan dioleh seseorang dengan sebab berulang jadi dan berlaku sekurang-kurangnya 2 kali berlaku, seperti apabila makan banyak wajib kenyang. Betul? Biasa tak macam tu? Tuan-tuan biasa? Makan banyak mesti ke? Itu adat. Sebab apa kita kata makan banyak mesti kenyang? Sebab dah memang berulang macam tu lah kebiasaannya. Makan banyak aja kenyang, makan banyak aja kenyang. Jadi adatnya kita pun buat keputusan makan banyak mesti kenyang. Sebab dah berulang-ulang begitu. Mustahil kenyang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makan banyak tapi tak kenyang, itu namanya menyalahi adat. Kemudian menyalahi adat itu sama ke dengan mustahil adat? Sama mustahil adat, menyalahi adat sama. Cuma mustahil adat tu ada cakap action sikit lah, cakap Arab lah. Baik, apabila makan kenyang wajib, makan banyak wajib kenyang dan pasti kenyang. Kenapa pula dihukumkan makan banyak mesti kenyang, pasti kenyang? Kerana kebiasaan sudah berulang-ulang begitu. Sebab dah memang berulang begitulah kebiasaan, makan banyak kenyang, makan banyak kenyang. Dan umpamanya, kiaslah yang lain-lain, banyak lagi lah contohnya. Kena pisau tajam, luka. Kena pisau tajam, luka. Kena pisau tajam, luka. Pada adatnya, kena pisau tajam, luka lah. Pada adatnya, kebiasaan. Sebab dah berlaku macam tu ulang-ulang. Dan berlaku adat dan berlaku kebiasaan yang berulang-ulang itu ada 4 perkara. Ini sifir dia tuan-tuan. Ni jaga-jaga ni, ini sifir dia. Ini sifir hukum adat. Mana kalau benda tu berlaku dalam 4 keadaan ni, namanya adat, namanya kebiasaan. Jadi dia bukan benda pelik, dia bukan menyalahi adat, dia bukan mencarikan adat. Ni 4 sifir dia.
Kalau benda tu, sesuatu tu berlaku dalam keadaan empat ni, itu orang panggil kebiasaan. Tak pelik benda tu. Tengok, pertama, habis empat ni kita berhenti. Biasa berlaku. Biasa berlaku tu maknanya bahasa kita pada adatnya berlaku. Dia tulis situ, biasa berlaku mana adatnya berlaku. Ada dengan ada. Tu sipir dia, ada dengan ada, sipir dia. Ada dengan ada. Tak faham lagi tu, tak faham lagi tu, tahu tu, tak faham lagi tu. Tengok contoh dia. Tengok berkerut-kerut dahi ada dengan ada apa pula. Tengok contoh-contoh seperti mana? Contoh. Ada makan, tahu ada makan? Ada? Orang tanya ada ke tidak? Ada pula dah. Ada makan, ada kenyangnya. Bila ada makan, ada ke? Pelik tak? Tak pelik. Adat lah tu. Ada makan, ada kenyang. Tak payahlah nak viral-viral. Benda adat. Benda tak pelik, kebiasaan. Makan kenyang, makan kenyang. Apa nak peliknya? Tak payahlah nak panggil wartawan, temu ramah, benda semua. Makcik nak tanya, macam mana makcik makan boleh kenyang ni? Tak payahlah lah. Benda adat, kebiasaan, benda tak pelik, orang panggil. Ada makan, ada kenyang. Kiaslah yang lain. Ada kerja, ada gaji. Ada ngaji, adalah ilmunya. Tu orang panggil adat, hukum kebiasaan. Jadi tak pelik. Kedua, faham tak tadi tu? Ada makan, ada kenyang ni. Tuan-tuan kiaslah yang lain. Banyak lagi. Itu dia bagi contoh makan sebab kita suka makan. Ada makan, ada kenyang. Ada makan, ada kenyang. Kebiasaan gitu. Yang keduanya berlaku, biasa berlaku, makna kebiasaannya berlaku, adatnya berlaku. Ada dengan tiada. CP kedua. CP dua, ada dengan tak ada. Contohnya mana? Ada panas. Tahu tak ada panas? Ada panas tu, rasa panas. Tulis tu, ada panas tu. Tadi berkerut dahi. Apa ada panas ni? Maknanya kita rasa panas. Tulis situ, kita rasa panas. Tulis macam tu biar kita faham. Ni hanggu-hanggu engkang buka kat rumah dah tak reti. Ada panas. Apa ada panas ni? Ada panas ni makna kita rasa panas dengan tidak mandi. Makna dengan tak ada mandi. Biasa tak macam tu? Biasa tak? Ada panas sebab tak mandi. Biasa tak? Biasa buat? Ada panas dengan tak ada mandi. Ini kebiasaan. Tak pelik. Tak pelik lah. Ada panas. Panasnya lah. Panasnya. Sebab apa? Tak mandi lagi. Memanglah. Apa nak peliknya? Betul lah tu. Adat lah tu. Ada panas dengan sebab tidak ada dia kata tak mandi tu tidak ada mandi lah tu. Sebab tu tadi CP dia ada dengan tiada. Ada panas dengan tiada mandi. Adat, kebiasaan. Tak pelik. Kemudian yang ketiganya biasa berlaku, mana pada adatnya berlaku, tiada dengan tiada. Jangan keliru tiada dengan tiada. Seperti mana? Tiada sejuk dengan tiada mandi. Tiada sejuk maknanya apa? Panaslah, tak sejuk. Tak sejuk maknanya panaslah. Dia pusing sikit je ayat tu. Tiada sejuk, macam mana tak ada sejuk ni? Kau tahu tak ada sejuk macam mana? Dia tanya kawan sebelah, tak ada sejuk, kau tahu tak ada sejuk? Tak ada sejuk, panas lah. Ya Karim. Tak sejuk maknanya panas lah tu, tak sejuk no. Sebab apa pula tak sejuk? Tadi contoh tadi kita kata panasnya lah. Lepas tu kawan kita tanya, asal pula duk panas-panas ni? Sebab tak mandi. Kita pun jawab, memanglah. Siapa suruh tak mandi? Sebab itulah panas. Besok dia datang lagi kat rumah kita.
Kita pula duduk begini. Hei, tak sejuk lah. Tak sejuk. Dah aku ni dah kenapa pula tak sejuk ni? Sebab tak mandi. Memanglah macam semalam tu dia cakap. Tak sejuk makna panas lah. Sebab apa panas? Sebab apa tak sejuk? Sebab tak mandi. Itu kebiasaan adat memang macam tu lah. Adatnya bila tak mandi panas lah. Yang keempat, biasa berlaku tiada dengan ada. Tiada dengan ada. Jaga. Seperti tiada lapar. Tiada lapar tu apa kenyang lah. Tak lapar. Dengan sebab apa pula tiada lapar? Dengan ada makan. Kebiasaan lah tu. Sebab apa awak tak lapar? Sebab ada makan tadi. Betul lah kebiasaan lah tu. Tak pelik lah. Tak mencarikan adat lah tu. Dan seumpamanya banyak lagi lah contoh. Tuan-tuan kiaslah sendiri, carilah sendiri daripada perkara yang biasa berlaku serta berulang-ulang. Makna kebiasaan yang biasa terjadi begitulah. Banyak lagi lah contoh yang tuan-tuan boleh cari sendiri, yang memang kadang-kadang berlaku pada diri kita sendiri. Habis. Itulah dia 4 perkara yang dikatakan adat atau kebiasaan yang berlaku dan kebiasaan jadi. Dan hukum adat itu terbahagi ia kepada 3 bahagian. Jaga. Hukum adat pula ada 3 bahagian. Tadi hukum aradi ada 3 bahagian. Hukum aradi tadi ada 3, ni hukum adat pula pun ada 3 bahagian. Pertamanya, wajib adat. Wajib adat ni apa tuan-tuan? Perkara yang kebiasaannya berlaku. Tulis. Jangan wajib adat biar tulis sampai jemu. Sampai jemu tu dia malah tulis dah faham. Biar sampai tahap tu. Wajib adat ni makna benda yang biasa berlaku. Tulis mudah-mudah je, tulis ayat mudah-mudah je, tak payah nak sastra sangat. Tulis biasa-biasa je. Wajib adat maknanya benda yang biasa berlaku, ikut faham kita. Ayat yang kita mudah nak faham. Wajib adat makna benda yang biasa berlaku. Mustahil dan mustahil adat bahagian yang kedua. Mustahil adat ni benda yang apa? Yang jarang-jarang berlaku. Orang panggil mudah macam ni lah. Mustahil adat ni benda pelik-pelik. Benda pelik apa? Benda tak biasa berlaku. Benda yang tidak biasa berlaku, yang tidak biasa terjadi. Benda pelik orang panggil. Menyalahi kebiasaan. Itu maksud mustahil adat. Perkara yang menyalahi kebiasaan, yang menyalahi hukum kebiasaan. Dan harus adat. Harus tadi dah sebut dah tadi, benda boleh ngejah tu. Benda boleh hejah-hejah lagi. Baik, bermula wajib adat itu ialah, boleh teruskan lagi? Kena nak berhenti dah? Boleh. Bermula wajib adat itu ialah barang yang pasti jadi dan pasti berlaku pada kebiasaannya. Contohnya seperti makan banyak, maka wajib, yakni pasti ataupun tentu kenyang. Dan apabila apabila dibakar dengan api, maka tentu dan pasti ataupun wajib hangus. Betul? Dan seumpamanya. Kiaslah yang lain-lain. Dan mustahil pada adat. Ini dia nak bagi tahu benda yang jarang-jarang berlaku ni, benda yang tak berlaku pada kebiasaan ni. Dan mustahil pada adat itu ialah barang yang tidak biasa berlaku dan tidak biasa jadi. Mana contohnya? Seperti makan banyak tidak kenyang. Makan banyak tapi tak kenyang. Ini tak biasa berlaku ni. Ni tak biasa berlaku ni, makan banyak tapi tak kenyang ni. Ini tidak berlaku pada kebiasaan ni. Ini mustahil pada adat ni. Makan banyak, cicanai 15 keping. Nasi lemak 7 bungkus.
Apa tu tak kenyang-kenyang lagi. Kenyang belum? Kita tanya dia. Belum lagi lah. Power ibu. Tadi makan apa? Ticanai 15. Selimak 7. Tak tahulah siapa yang makan. Hantu raya ke? Tak tahulah. Jadi benda yang berlaku tadi tu, makan banyak tak kenyang ni perkara yang mustahil apa? Mustahil adat, bukan mustahil pada aradi pula. Jangan bertukar pula. Sekarang mustahil aradi pula dah. Mustahil pada adat. Kemudian dibakar dengan api. Dibakar dengan api, kayu yang kering, kain yang kering, getah yang kering, bakar dengan api, tidak hangus pula dah. Tak terbakar sikit pun, tak terbakar, tak hangus. Mustahil pada adat. Pandai. Dan umpamanya, tapi kita tak sebut mustahil pada adat ni. Kita kata apa? Tak masuk. Itulah yang kita cakap. Salah tuan-tuan ni. Salah. Jangan cakap tak masuk akal. Salah besar. Besar salahnya cakap tak masuk akal ni. Mustahil pada adat. Kalau cakap tak masuk akal, jadi fasik. Jadi fasik. Tukar, ubah dah. Sebab kita ni dah memang biasa tengok benda yang jarang-jarang berlaku, jarang-jarang terjadi. Tak masuk akal. Tu je lah yang kita sebut. Dengan pelik-pelik, tak masuk akal lah. Benda ni tak masuk akal lah. Tu akal masalah tu. Akal dia masalah, bukan dia bermasalah. Biasa dengar. Orang yang sebut tu pun sama ke? Tegur. Bolehlah tegur. Dia tak nak pakai tu tak tahulah. Boleh kita terangkan kenapa tak boleh cakap tak masuk akal ni. Ni jawapan dia ada kat sini. Tak masuk akal itu hukum akal. Tak masuk akal ni hukum akal. Ni hukum akal belum belajar ni, muka surat 25 tu. Bila kita sebut tak masuk akal itu kembali kepada hukum akal. Hukum akal ada 3. Wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Tu akan datang hukum akal. Yang kita jumpa benda pelik-pelik tadi tu yang jarang berlaku tu, orang panggil mustahil pada adat. Mustahil pada adat lah. Macam tu. Mustahil pada adat maknanya kayu kering, kain kering, kertas kering, bila dibakar tak terbakar. Mustahil pada adat. Tu jawapan dia. Bukan tak masuk akal. Akal kita boleh terima benda tu, faham? Tak masuk akal ni maknanya benda yang akal tak boleh terima. Tulis. Tulis. Tak masuk akal adalah perkara yang tak boleh diterima pada akal. Penting tuan-tuan, jangan nampak macam tak ada benda-benda ni. Penting. Tak masuk akal ni maknanya perkara yang tak boleh diterima pada akal. Saya nak tanya tuan-tuan. Contohlah kita buat satu contoh yang bila orang dengar, orang kata, tak masuk akal benda ni. Okey. Okey. Apa? Kebiasaannya. Kebiasaannya. Baik, macam tadi kita bakar, kita ambil api, kemudian kita letakkan kertas tisu. Tiba-tiba tak terbakar kertas tisu tadi tu. Sedangkan kertas tisu tu tadi kering. Tiba-tiba bila tuan-tuan tengok, tuan-tuan kata tak masuk akal lah benda ni. Ataupun tuan-tuan kata pada akal aku tak boleh terima. Betul, tak masuk akal tadi mana kan kita tak boleh terima pada akal. Baik, saya nak tanya, Allah kuasa tak membuat benda tu? Yang membakar tu sebenarnya siapa? Api ke Allah? Jadi apa masalahnya kalau Allah tak kehendak membakarkan kertas tisu tadi walaupun didekatkan dengan api yang besar? Allah kuasa tak? Akal boleh terima tak?
Dah kenapa kata tak boleh terima akal tadi? Nampak tak? Apa dia? Silap mata. Mata kita silap. Tu benda-benda yang dia orang panggil magic silap mata. Dia ada yang teknik benda tu dan ada yang memang sihir sungguh. Jadi benda tu maknanya yang mencarikan adab samalah kita kata. Maknanya pada adatnya tapi pada akal boleh sebab yang menjadikan benda tu semua hakikatnya Allah Maha Kuasa nak buat apa yang dia kehendak. Jangan kita kata tak masuk akal pula. Benda tu harus pada akal. Mana akal boleh terima. Sekalipun kayu, api, maknanya kertas tak terbakar bila dibakar, kena baju kita tak basah kena air, pisau yang tajam tak lukakan tangan kita. Akal boleh terima kerana perkara itu duduk di bawah kekuasaan Allah. Faham tak? Tu tadi tu yang makan banyak 20 keping roti canai tak kenyang-kenyang tadi. Akal boleh terima tak? Akal boleh terima tak? Yang mengenyangkan nasi lemak ke Allah? Dah. Yang mengenyangkan Allah bukan nasi lemak tu. Jadi Allah tak nak bagi kenyang. Dia makan 20 bungkus nasi lemak, 70 keping roti canai. Dia tak kenyang-kenyang. Allah tak jadikan kenyang pada dia. Akal boleh terima tak? Apa pula tadi kita kata tak masuk akal? Mana akal boleh akal boleh terima. Ada ubah. Jangan cakap tak masuk akal sesikit tak masuk akal. Nanti kita hilang akal nanti baru tahu. Mustahil apa? Mustahil apa? Kita yang cakap mustahil tu mustahil apa? Tak ada hukum mustahil saja. Bab yang ke-6 pada menyatakan hukum saja. Maksud kita mustahil apa? Kita sendiri tu kita kata mustahil apa? Yalah, benda tu berlaku, tiba-tiba kita cakap mustahil. Kita ni yang kita maksudkan mustahil apa? Kita pun tak tahu. Orang tu tanya mustahil apa? Entahlah, aku pun tak tahu. Mustahil apa yang kita nak sebenarnya? Dia tengok benda macam tu kita kata mustahil. Mustahil apa? Entahlah, aku pun tak tahu mustahil apa. Mesti ada mustahil apa? Mustahil syarak ke? Mustahil syarak, mustahil adat ke? Mustahil aradi ke? Mesti, maknanya kita mesti tahulah perkataan mustahil apa. Masa belum belajar Ustaz. Situ belum. Ni kira dah belajar dah tahulah. Tak adalah mustahil saja. Okey. Kalau kita cakap macam tu kira syirik ke? Dah syirik. Dia tengok juga tempat. Kalau mukjizat yang berlaku kita kata tak masuk akal, baru jadi kafir. Nampak tak? Dia dengar cerita peristiwa Isra' Mi'raj, dia kata tak masuk akal cerita ni. Dia kata tak masuk akal sebab dia dah biasa tadi tu. Dah biasa tengok benda pelik, dengar benda pelik, tak masuk akal. Jadi Isra' Mi'raj ni pelik tak? Pelik tak Isra' Mi'raj? Naik ke bulan tanpa guna apa-apa kenderaan, pelik tak? Tu pelik, pada adatnya pelik. Tapi akal boleh terima tak? Tiba-tiba dia kata tak masuk akal. Tak masuk akal ni makna akal ni tak boleh terima Allah jadikan benda tu. Padahal benda tu pula berlaku di sisi para nabi, para roh. Mukjizat tu dia katanya tak masuk akal. Rosak akidah kan. Tapi kalau benda-benda yang biasa ni tadi, yang berlaku pada manusia biasa, dia kata tak masuk akal, dia jadi fasik. Jadi fasik. Jadi fasik ni maknanya dia tergelincir daripada ketaatan. Sama macam tak semayang tu lah, tak semayang fasik. Jadi banyak benda yang menjadikan kita ni fasik. Mengekalkan dosa besar, mengekalkan dosa kecil, tak nak bertaubat daripada dosa besar, duduk dalam fasik. Duduk rumah saja-saja, tak keluar pergi belajar ilmu yang wajib, jadi fasik. Mendedahkan aurat, fasik. Jadi banyak benda bila kita membuat benda-benda maksiat tu jadi fasik lah. Ni pun di antara perkara yang boleh menjadikan kita fasik. Bila benda-benda yang pelik yang berlaku tadi kita kata tak terima akal, tak masuk akal, jadi fasik.
Tapi kalau yang benda yang pelik-pelik tadi yang dinamakan mukjizat, kita kata tak masuk akal, rosak akidah. Oh, dia cakap orang putih. Tak kira orang putih. Dia cakap orang putih ke, dia cakap Arab ke, Urdu ke, yang membawa maksud dia tak boleh terima pada akal dia, rosaklah akidah dia. Mana nak lari? Tak boleh lagi. Cakaplah bahasa apa pun. Oh, pandai nak lari Orang cakap orang putih pula dah. Yalah, dah orang putih, takkan dia nak cakap tak masuk akal pula. Dia orang putih, takkan dia tengok pelik je dia kata tak masuk akal. Tanya kau orang putih ke? Orang mana ni kau cakap tak masuk akal tiba-tiba? Dah orang putih, contoh macam dia tu orang putih lah, orang bahasa orang putih. Bila dia tengok keadaan benda pelik-pelik, dia pun tak ngaji macam kita juga. Dia pun cakap tak masuk akal juga, tapi tak adalah sebut tak masuk akal. Dia cakap lah orang putih dia tu, saya mana tahu, saya tak pandai. Macam mana bunyi dia tadi? Oh, tak boleh sebut. Nonsense apa benda tak tahu, tak kerti. Makna sama lah. Jadi fasik lah dia. Dia kalau Cina, dia tengok benda pelik-pelik, conceng. Maknanya, maksudnya dia kata dia tak masuk akal benda ni. Kalau di Islam lah maknanya, jadi fasik lah dia tu. Dah dia orang putih, dia cakap putih lah, takkan cakap Negeri Sembilan pula. Kemudian katanya musannif lagi, okey, sikit-sikit lagi nak balik dah ni. Nak balik lagi. Mana-mana tadi? Dan harus pada adat itu. Faham setakat ni tuan-tuan Okay, lepas ni bila dengar cerita pelik-pelik, jangan mudah kita nak cakap tak masuk akal. Salah. Harus pada akal, betul. Kalau benda pelik-pelik kita kata harus pada akal, tu betul. Ni saya bagi tahu jawapan dulu. Sebab hukum akal belum masuk lagi tu. Tapi saya bagi tahu ni untuk nak guna pakai. Lepas ni kalau jumpa benda pelik-pelik, dengar benda pelik-pelik, jangan kata tak masuk akal. Jawab harus pada akal. Mana akal boleh terima perkara tu, kerana perkara tu dijadikan oleh Allah. Jawab harus pada akal. Jangan kata tak masuk akal lah. Dan harus pada adat itu ialah barang yang boleh berlaku dan boleh jadi, dan boleh tidak berlaku dan tidak boleh jadi. Seperti kenyang apabila makan 2 pinggan. Mana haruslah makan 2 pinggan, makan baru dia kenyang. Kalau kata wajib tadi tu, makan banyak wajib kenyang. Ni tak, dia makan 2 pinggan je, dah kenyang dah. Harus. Dan boleh jadi kenyang dengan kurang sedikit, maknanya sepinggan setengah contohnya. Sepinggan setengah, ataupun dia makan sepinggan pun dah kenyang. Harus. Tak jadi pelik lah benda tu. Dan boleh jadi kenyang dan dengan lebih sedikit daripada 2 pinggan. 2 pinggan setengah baru dia kenyang. Itu masuk dalam harus pada adat. Itulah harus pada adat. Dan 3 perkara hukum adat ini, jaga ni penting. Dan 3 perkara hukum adat ni mana? Wajib adat, mustahil adat, harus adat, semuanya ataupun termasuk semuanya 3 perkara hukum adat ini di dalam harus pada akal yang lagi akan datang disebutnya insya-Allah. Mana hukum akal akan datang ni? Belum belajar lagi, tapi tadi saya dah bagi tahu. Hukum akal ni tuan-tuan, ada 3, wajib, mustahil, harus. Baik, kita cerita pasal harus ni. Harus ni makna sesuatu perkara yang akal kita boleh terima. Kenapa akal kita boleh terima? Kerana perkara itu duduk di bawah urusan kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa nak menjadikan sesuatu. Kita makan benda apa pun Allah tak nak bagi kenyang pun boleh. Tak makan pun Allah boleh bagi tak usaha ikhtiar pun Allah Maha Kuasa menjadikan dia kaya boleh tak? Akal boleh terima tak? Dia tak ada usaha ikhtiar, tapi Allah nak jadikan dia orang kaya-kaya. Boleh tak terima akal? Itu namanya harus. Yang kata nak kena kerja kuat, itu hukum adat. Sebab tu saya kata kena pandai, penting ni. Hukum adat apa, hukum akal apa, baru kita boleh bezakan. Takut nanti yang adat ni kita jadikan i'tiqad. Kita takut benda-benda yang adat ni kita jadikan pegangan. Jangan. Itu adat saja. Pegangannya lah lain.
Kadang-kadang orang dia sampai jadikan adat ni jadikan i'tiqad. Dia kata aku tak percaya, kalau kau tak belajar tinggi kau takkan boleh kaya sampai bila-bila pun. Aku tak percaya benda ni. Nampak tak? Padahal akal boleh terima tak? Kalau tak belajar tinggi pun Allah bagi kaya. Boleh. Tapi dia kata apa tadi? Aku tak boleh terima. Allah takkan jadikan kau kaya. Allah tak boleh nak jadikan kau kaya, melainkan kau kena belajar tinggi, baru Allah boleh jadikan. Dia letak syarat pula pada Allah tu. Letakkan syarat pula pada Allah, nak bagi kaya dengan syarat begini, baru Allah boleh bagi. Kalau dia tak buat benda macam ni, Allah takkan boleh, Allah tak boleh nak bagi dia kaya. Kalau nak sihat, boleh. Dengan syarat kau kena makan ubat. Kalau kau tak makan ubat, kau takkan sembuh. Allah nak bagi kau sembuh, kau kena makan ubat. Jadi seolah-olahnya dah ada syarat pula pada Allah nak memberi kesembuhan. Allah bergantung kepada yang nama ubat tadi dah. Dah ada wasitah pula dah di antara Allah dengan sesuatu, dah ada perantaraan pula dah. Nampak tak? Yang kata makan, nak sihat makan ubat, nak duit kena kerja, ini adat. Ini hukum adat. Pada hukum akal dan i'tiqad, maknanya akal boleh terima, tak makan ubat pun sembuh, tak vaksin pun sembuh, apa lagi? Tak kerja pun boleh jadi senang hidup. Sebab dia tu, perkara tu duduk bawah pentadbiran Allah yang maha kuasa. Jadi jangan sampai adat tadi jadikan i'tiqad. Faham? Yang kita kata belajarlah nanti senang, tu contoh. Itu cakap tu tilik kepada adat. Tapi jangan lupa i'tiqad. Maknanya kalau ada kata orang kata tak belajar tinggi pun senang hidup, boleh senang. Akal boleh terima, betul. Harus pada akal kita. Allah yang memberi kekayaan, Allah yang memberi rezeki dan sebagainya. Allah yang memberi kesihatan. Allah nak membuat sesuatu tidak ada tak ada syarat. Yang kata syarat-syarat tu tilik pada adat. Nak sihat syaratnya ubat. Tu adat. Tapi akal tak payah ubat pun boleh jadi sihat, sebab Allah yang menjadikan sihat, bukan ubat. Faham macam Allahumma salli ala Muhammad. Itu mukjizat tu semua tu benda yang menyalahi adat tu. Mukjizat tu semua menyalahi kebiasaan. Mana ada berlaku kebiasaan macam tu? Boleh membelah laut lah, membelah bulan lah, pohon-pohon boleh bertutur lah, batu-batu boleh bertasbih lah. Mana ada berlaku kebiasaan begitu? Bukankah perkara itu menyalahi kebiasaan? Tapi apabila perkara yang pelik-pelik tadi berlaku di sisi para Nabi Rasul, namanya mukjizat. Wajib beriman dengan mukjizat. Jangan kata tak masuk akal mukjizat. Kalau kata mukjizat ni tak masuk akal, rosak akidah. Rosak akidah. Kerana akalnya tak boleh terima. Allah yang maha kuasa menjadikan perkara tersebut pada Nabi Rasul. Bahkan mukjizat ni pula terang-terang duk sebut dalam Quran sana tu. Inilah yang saya maksudkan tadi. Kalau tak tahu hukum adat ni, silap-silap boleh rosak akidah. Silap-silap boleh rosak akidah. Macam tadi lah, dengar peristiwa Isra' Mi'raj, tak masuk akal cerita ni. Kita tak masuk akal mukjizat. Nabi membelah bulan, tak masuk akal katanya. Rosak akidah lah. Tapi bagi orang yang belajar, dia tahu pada adat mustahil, tapi akal boleh terima. Bahkan syaraknya wajib terima. Syaraknya wajib percaya, tak percaya rosak akidah. Wallahu a'lam. Jadi dah, berhenti kat mana tu? Ikutlah berhenti kat mana-mana. Ikutlah. Berhenti tengah jalan ke, tepi jalan ke, bus stop ke, bus stand ke, ikutlah. Nanti sambung lagi insya-Allah. Mudah-mudahan minta ampun maaf banyak ambil masa tuan-tuan. Lebih berapa minit ni? Lebih 20 minit. Nanti minggu depan kita tolak lah. 20 minit sudah awal. Boleh macam tu bang? Boleh? Boleh. Cuti pun boleh kan? InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan kita dah usaha ikhtiar, serahlah pada Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kita kefahaman. Yang tak faham jangan putus asa belajar. Sekalipun tak faham, tetap Allah bagi kelebihan mempelajari, kelebihan belajar agama. Tetap dapat perjalanan datang dan balik tuan-tuan ni dikira fi sabilillah. Perjalanan pada jalan-jalan Allah. Walaupun kita datang mengaji tadi tak reti, tak faham, tak terang, tak apa. Usaha lagi, harap lagi pada Allah, doa lagi pada Allah banyak-banyak. Allah yang memberi faham, bukan usaha ikhtiar kita.
kita menerangkan begini dan begitu, kita mengaji ni atas jalan asbab, atas jalan adat. Jadi menjadi kepelikanlah pula kalau tak belajarnya faham, tak belajarnya gerti, tak belajarnya pandai. Jadi pada adatnya mustahil. Tapi harus pada akal, duduk makan tidur kat rumah tapi jadi alim. Harus pada akal boleh terima. Tapi dalam Melaka ni siapa yang jadi macam tu? Makan tidur kat rumah alim. Ada ke ni? Mustahil pada adat. Adat ni yang pandai-pandai, yang geti-geti tu semuanya belajar bersungguh-sungguh. Jadi kita ni ikut jalan adat lah, belajarlah. Belajar tu dah memang makan masa, pengorbanan, memang tu nak kena ulang-ulang dah tu dah cara kita belajar. Apa pun ilmu macam tu lah. Lebih-lebih lagi belajar ilmu agama ni lagilah banyak dugaan, cabaran, hasutan dan sebagainya. Minta pada Allah jadikan kita orang yang istiqamah belajar, bagi kita kesihatan, keafiatan, banyak lagi ilmu yang kita nak belajar, dan banyak lagi ilmu yang Allah dah bagi faham yang kita belum amalkan lagi. Minta Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita supaya beramal dengan ilmu-ilmu yang telah diberi faham oleh Allah, walaupun sedikit, kerana orang yang beramal dengan ilmu yang sedikit itu akan ditambah ilmu yang lain. Orang yang beramal dengan ilmu dia yang sedikit tu, dia faham sikit tapi dia amalkan yang sikit tadi, Allah akan bagi dia ilmu yang lain. Sebab apa? Dia bersyukur dengan ilmu yang sikit tadi. Lagi pula kalau ilmu tu sikit, kita tak boleh nak beramal. Kalau dah banyak, lagilah tak boleh nak beramal. Jadi insya-Allah lah, minta ampun maaf saya kalau salah silap saya, kasar bahasa ke. Mudah-mudahan insya-Allah kita jumpa lagi dah. Mudah-mudahan minggu hadapan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una. Rabbana faghfir faki ahlana wa qarabatina lana fi dinina ma ahli kutur unsa wa dzakar. Allahumma khallisna mimma ana fihi khlasan jamila wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum.